Selamat pagi, salam sejahtera, salam saksiah terbaik. Kali ini bersama dengan saya, Encik Abdul Ghani Yusof, pensyarah pendidikan moral untuk program artikulasi. So, pada kesempatan ini saya nak kongsi satu topik utama, topik permulaan untuk subjek pendidikan moral. Walaupun tugasan kali ini penilaian terhadap pelajar hanya tertumpu 100% kepada forum tugasan kumpulan, tetapi topik ini juga perlu diambil berat sebab ia berkait rapat dengan pendidikan moral. Ini topik pertama. Jadi pada topik pertama ini saya nak jelaskan konsep-konsep dalam pendidikan moral. Bila berkait rapat dengan pendidikan moral, ia menjurus kepada pembentukan pribadi. Moral kita membentuk pribadi kita. So, ada 4 nilai yang membentuk kepribadian seseorang itu. Apa itu 4 nilai tadi? Yang pertama moral, yang kedua nilai, yang ketiga etika, yang keempat akhlak. Ada 4 unsur yang membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama moral, yang kedua nilai, yang ketiga etika, dan yang keempat akhlak. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan moral sebenarnya. Unsur yang pertama yang membentuk kepribadian seseorang. Moral dia berasal dari bahasa Latin yang merujuk kepada perkataan mos atau moris. Mos atau moris ini berarti kebiasaan perangai atau tingkah laku manusia, iaitu tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Itu dari sudut bahasa Latin. Ataupun moral juga boleh dikaitkan dengan peraturan mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dibuat. Benda, perkara yang boleh atau tidak boleh dibuat dan yang seharusnya dibuat. Dorongan yang membuatkan seseorang mengikut sesuatu arah yang betul atau salah. Itu maksud moral. Kita berpindah pula kepada istilah etika. Apa yang dimaksudkan dengan etika sebenarnya? Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu perkataan ethos. Etika tadi berasal dari perkataan bahasa Yunani, iaitu perkataan ethos. Ethos ini berarti adab resam, hukum, adat, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, dan apa juga yang relate, yang berkait rapat dengannya. Dari segi istilah, etika ini merujuk kepada prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, iaitu nilai akhlak yang menjadi pegangan kepada seorang ataupun sesuatu kumpulan. Dan etika juga merujuk kepada peraturan masyarakat biasa yang melibatkan tradisi, melibatkan norma, kebiasaan atau adat, kod, nilai dan patelaran sesuatu masyarakat. Ini dikatakan etika. Dan dia juga menjurus kepada satu sistem kepercayaan yang diterima pakai, yang boleh mengawal perlakuan manusia, khususnya sistem yang berasaskan moral. Itu maksud etika. Kita berpindah pula kepada nilai. Apa yang dimaksudkan dengan nilai? Dari sudut bahasanya, nilai memberi maksud, kalau berdasarkan kamus Dewan lah, nilai itu merujuk kepada darjat, kualiti, mutu, taraf, taksiran harga atau sifat ketinggian pemikiran. Itu dari sudut bahasanya lah, nilai. Tetapi dari sudut istilah, nilai itu merujuk kepada satu bentuk pegangan, kepercayaan dan keyakinan yang diaplikasikan, yang diamalkan, yang dipraktikkan untuk membuat sesuatu pilihan. Itu dari sudut istilahnya. Ini mengikut pandangan Najar 1975. Alright. Nilai-nilai ini membentuk pribadi dan tingkah laku seseorang, iaitu nilai yang diterima oleh sebahagian besar masyarakat serta dipersetujui
sebagai nilai-nilai yang mencerminkan kemahuan masyarakat itu sendiri. Alright. So kita nak berpindah kepada maksud akhlak pula. Okey, akhlak sebenarnya perkataan akhlak ini berasal daripada istilah Arab, bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku dan tabiat. Akhlak. Tapi akhlak secara terminologinya, ia berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sedar untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawah, ini tokoh, akhlak itu merujuk kepada perangai yang melekat kepada diri seseorang, yang mana dia memunculkan perbuatan baik tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Akhlak ini dia merujuk, dia berpunca, dia berpangkal kepada hati, jiwa atau kehendak. Kemudian ia dizahirkan dengan perbuatan sebagai suatu kebiasaan. Okey, itu dikatakan akhlak. So jelas 4 unsur yang membentuk kepribadian manusia: moral, nilai, etika dan akhlak yang telah saya jelaskan satu persatu tadi. So itu saja dulu untuk topik kita yang pertama ini. Semoga kita faham 4 unsur yang membentuk kepribadian manusia tadi. Alright. Semoga pelajar-pelajar pendidikan moral ambil maklum 4 unsur yang membentuk kepribadian tadi: moral, nilai, etika dan akhlak. Semoga anda semua faham. So nanti kita buat ujian, nak tengok kefahaman anda berdasarkan tutorial syarahan yang saya buat tadi. Nanti soalan akan ada dalam portal. Okey. Nanti raja-rajalah mengulangi video ini untuk memahami apa itu 4 unsur yang membentuk kepribadian manusia. Sekian. Sehingga kita berjumpa dari topik yang kedua nanti, iaitu topik kepentingan moral dan etika. Sila fahami dulu prinsip moral ini, iaitu 4 unsur yang saya sebutkan tadi. Sekian.